أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Tajuk yang kedua pada pagi ini, berdaya upaya atau dalam bahasa Arabnya mujahadah. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Suratul Ankabut, surah yang ke-29 pada ayat yang ke-69. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai jihad yang terbaik, baginda menjawab, jihad yang terbaik adalah perkataan yang adil yang disampaikan kepada seorang penguasa yang zalim. Air mata berlinangan dari kedua mata Abu Sa'id ketika dia mendengar hal ini. Syekh Abu Ali Daqqaq, semoga Allah merahmatinya, mengatakan Allah akan memperindahkan batin dengan penyaksian bagi orang yang memperindahkan aspek lahiriah dirinya dengan jihad. Kerana Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berjihad, yakni bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ketahuilah bahawa siapa pun yang tidak berjuang pada awal perjalanan kerohaniannya tidak akan memperoleh manfaat sedikit pun dari jalannya. Abu Usman Al-Maghribi menyatakan, adalah kesalahan besar bagi seseorang membayangkan bahawa dia akan mencapai sesuatu di jalan Allah, atau bahawa sesuatu di jalan Allah akan tersingkap baginya tanpa berjihad, bermujahadah. Syekh Abu Ali Daqqaq, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, menegaskan, orang yang tidak berdiri dengan mantap di awal perjalanan kerohaniannya tidak akan diizinkan beristirahat pada akhir perjalanannya. Dia juga mengatakan, perkataan usaha adalah suatu rahmat. Berarti bahawa penggunaan kemampuan lahiriah seseorang melahirkan rahmat terhadap aspek batiniahnya. Abu Yazid Al-Bustami menyatakan, selama 12 tahun aku adalah penempa jiwaku. Kemudian selama 15 tahun aku adalah cermin hatiku. Lalu selama 1 tahun aku menatap sesuatu yang terdapat di antara jiwa dan hatiku. Dan aku melihat sabuk orang kafir di pinggangku. Selama 12 tahun aku berusaha memutuskannya. Aku menatap sekali lagi dan aku melihat sabuk orang kafir pada rohaniku. Oleh kerana itu aku berusaha memutuskannya selama 5 tahun. Seraya bertanya-tanya dalam hati bagaimana aku dapat memutuskannya. Akhirnya jawabnya tersingkap bagiku. Aku melihat umat manusia dan mengetahui bahawa mereka mati. Oleh sebab itu aku menyerukan Allahu Akbar kepada mereka 4 kali. Pada suatu ketika As-Sari mengatakan, wahai pemuda,
Berjuanglah dengan bersungguh-sungguh sebelum kamu seusiaku. Saat mana kamu akan menjadi lalai sebagaimana aku. Al-Junaid menyatakan bahawa sekalipun As-Sari mengatakan hal ini, kaum remaja pada zaman itu tidak setabak As-Sari dalam beribadat. Al-Hasan Al-Qazzaz menjelaskan masalah ini, yakni masalah kerohanian, didasarkan pada 3 perkara. Yang pertama, anda makan hanya ketika hal itu diperlukan. Yang kedua, anda tidur hanya ketika mengantuk. Dan anda berbicara hanya dalam hal yang mengharuskan anda berbicara. Ibrahim bin Adhan menyatakan, seseorang baru akan mencapai kesolehan sesudah melakukan 6 perkara. Yang pertama, menutup pintu bersenang-senang dan membuka pintu penderitaan. Menutup pintu keangkuhan dan membuka pintu rendah hati. Yang ketiga, menutup pintu istirahat dan membuka pintu perjuangan. Yang keempat, menutup pintu tidur dan membuka pintu jaga. Yang kelima, menutup pintu kemewahan dan membuka pintu kemiskinan. Yang keenam, menutup pintu harapan duniawi dan membuka pintu persiapan menghadapi kematian. Abu Amri bin Nujaid menyatakan, barang siapa menghargai hawa nafsunya bererti mengabaikan agamanya. Abu Ali Ar-Ruzabari mengatakan, bila seorang sufi sesudah 5 hari kelaparan berkata, aku lapar, kirimkanlah dia ke pasar untuk mencari nafkah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bercakap satu tajuk yang biasa kita dengar sebenarnya, iaitu mujahadah. Bila kita sebut mujahadah, ialah suatu kesungguhan yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai sesuatu. Mujahadah ini, kalimah umumnya berarti satu usaha keras. Dan semua manusia dalam mendapatkan sesuatu, mereka akan berusaha keras. Dengan sifat ego yang mereka ada, sifat berani, persaingan yang berada sekeliling menyebabkan mereka akan bersaing. Bahkan daripada awal kejadian ciptaan kita manusia, Allah Ta'ala ciptakan kita daripada satu air mani, min nutfah. Dan kita tahu ketika proses itu, air mani yang dikeluarkan bukan satu, banyak. Puluhan ribu, mungkin juta. Tapi yang tercipta manusia cuma satu. Mereka bersaing untuk mempersenyawakan telur wanita. Daripada jutaan benih yang keluar, hanya satu. Min nutfatin khalaqaha faqaddara. Daripada satu air mani, nutfah. Jadi daripada awal kejadian kita, memang kita ada mujahadah. Kerana itu tuan-tuan, kita ada menangisnya, kita berlawan, bertumbuk, cenderung kita untuk mengambil, mempertahankan hak kita. Ini semua nilai mujahadah yang ada. Kita nak dapat sesuatu, kita bekerja keras. Bukan kadang-kala kita menipu untuk mencapai hajat dan tujuan kita. Itu mujahadah secara makna zahir. Tetapi sifat ini kita nak pergi kepada sesuatu yang abadi dalam diri kita. Sehinggalah kita mencapai tujuan dan maksud yang paling utama, iaitu keredaan Allah dan keampunannya. Justru itu kita berhak memasuk dalam syurganya. Mujahadah kita ialah nak kekalkan identiti perhambaan kita. Kita tak nak nampak kita tuan, kita hamba, selamanya hamba. Sebagai hamba Allah yang diciptakan atas muka bumi. Selama-lamanya kita nak bermujahadah untuk ikut perintah Allah. Dan melawan semua perkara yang boleh menghalang kita ikut perintah Allah. Kerana itu kalimah mujahadah ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kita baca dalam suratul Ankabut, surah yang ke-29. Pada ayat yang ke-69. Bila Allah menyebut walladzina jahadu fina. Orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh, berusaha keras. Fina. Fina maknanya pada semua perkara yang kami perintahkan. Pada urusan kami.
di dalam perkara yang kami arahkan kepada mereka. Artinya tuan-tuan, ini dia punya dhabit, dia punya prasyarat. Berusahalah bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan pada Allah. Daripada peringkat untuk kita belajar mengetahuinya, sehingga pelaksanaannya, sehingga kesempurnaannya, sehingga kemuncak ikhlasnya kepada Allah. Maka ini tahap bagaimana nak bermujahadah. Bermula daripada ilmu, kita kena ada ilmu, nak tahu inilah perintah Allah. Daripada ilmu, kita mesti melaksanakannya perintah Allah. Kemudian menyempurnakan perintah Allah. Bukan sekadar buat, melepaskan batuk di tangga, nak sempurna. Dan penyempurnaan ini akan sampai pada tahap kemuncak keikhlasan pada Allah. Ikhlas, bila mana seorang tidak lagi melihat syurga atau nerakanya, balasan atau ganjarannya, tapi melihat perhambaan. Bila seorang melihat dirinya melaksanakannya kan dia hamba Allah, maka itulah keikhlasan. Itulah keikhlasan yang mampu menjadikan dia istiqamah. Kita ada lafaz mujahadah, kita ada istiqamah. Mujahadah pada permulaan masuk pintu istiqamah. Mula-mula nak bersungguh. Sebab itu kata Yahya bin Mu'az, bahawa musuh manusia ni ada 3. A'da'ul insan salathah. Musuh kita tuan-tuan ada 3. Yang pertama ialah dunyahu. Dunia kita. Sebab kita hidup atas dunia. Dunia ni Tuhan nak ganti dengan akhirat. Jadi kalau orang tu tak kenal dunia sebagai musuhnya, dia tak akan sampai ke akhirat dengan maksud yang sebenar. Yang ni tak dapat ganjaran Allah. Dunia ni musuh kita. Dunia ni bukan kawan kita, bukan sahabat kita, musuh. Kalau musuh ni kita boleh berkawan tak? Boleh, tapi hati-hatinya lebih. Musuh ni kita boleh bersembang tak dengan musuh? Boleh. Buat perjanjian damai dengan musuh pun boleh. Gencatan senjata dengan musuh pun boleh. Tapi setiap kali kita bermuamalah dengan musuh, kita sentiasa wasangka buruk pada dia. Dan mengambil segala langkah berhati-hati. Dan mempersiapkan seluruh kekuatan kita, takut dia mengkhianati kita. Itu pertama dunia. Yang kedua, ialah syaitan. Sebab tuan-tuan, syaitan ni memang tempat dia dunia ni. Dijadikan ia sebagai medan peperangannya. Dijadikan sebagai senjatanya. Dijadikan sebagai alat untuk memburu manusia. Senjata bagi syaitan. Baik, kita ada syaitan di dunia. Yang ketiga, musuh kita ialah nafsu kita, dalaman kita. Ini musuh pertama, dunia. Musuh kedua, syaitan. Yang ketiga, diri kita. Diri kita. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, waktu dia mewasiatkan supaya dipilih Umar Al-Khattab Al-Faruq sebagai khalifah pengganti selepasnya. Kita tahu Umar Al-Khattab dilantik melalui proses wasiat. Proses wasiat. Di mana Abu Bakar mewasiatkan supaya umat Islam memilih Umar Al-Khattab. Tapi tuan-tuan, apakah perkara pertama yang dinasihati oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Dia kata, inna awwala ma uhadziruka nafsaka allati baina jambaika. Wahai Faruq, wahai Umar, perkara pertama aku ingatkan kamu, amaran pertama yang aku nak ingatkan pada kamu ialah diri kamu sendiri yang kamu memilikinya, yang nafsu kamu. Pertama-tama aku nak pesan ni, nak merintah, nak pegang jawatan, nafsu kamu. Kerana manusia bila dapat kuasa, lihat nafsunya bebas, liar, selia-liarnya. Manusia bila dapat harta, lihat nafsunya bebas dan selia-liarnya. Nafsu ini begitu liar. Sehingga kata Hasan al-Basri, tidak ada binatang yang paling liar untuk diletakkan tali kekangan padanya untuk kontrolnya selain daripada nafsu kamu. Contoh kalau kita sebut binatang liar, kita beli kucing-kucing liar, beli kucing hutan. Contoh buat apa? Kurung. Boleh tak bebas? Jangan Ustaz, terlepas. Kalau nak bawa jalan pun ikat kat leher dia. Jangan bagi dia terlepas. Nak terlepas nanti bahaya, membahayakan orang lain. Kuda, orang ikat tali kuda. Sebab apa? Takut terlepas. Kuda mahal. Ikat, letak tali kekang dia. Binatang-binatang liar orang akan letak tali di lehernya untuk mengawalnya.
Kata Hasan al-Basri, tidak ada binatang yang lebih liar daripada nafsu kita. Nafsu ni liar, tuan-tuan. Liar tak liar, cuba tuan-tuan tengah lapar tengok makanan, kita rasa macam nak makan dengan pinggang-pinggang sekali. Liar tak liar, waktu kita lapar pergi pasar malam, pergi bazar Ramadan, nak beli semua, termasuk yang tukang jual tu kita nak beli sekali. Dia punya liarnya nafsu. Bila kita tengok pergi hypermarket, kita nak beli semua, liarnya nafsu. Begitu nafsu yang perlu dikawal dan dikontrol. Sebab itu kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alastu syai'an ashaddu alayya min nafsi marratan li wa marratan alayya. Paling payah untuk aku merawat ialah nafsuku. Kadang-kadang aku menang, kadang-kadang aku kalah. Tuan-tuan, jangan pandang ringan dengan nafsu diri kita yang sudah banyak merosakkan kita. Jadi pengarang kita memulakan dengan ayat mujahadah dan suratul Ankabut. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Dia ayat ni disudahi dengan perkataan sesungguhnya Allah bersama dengan orang buat baik. Maknanya mujahadah di sini pada perkara buat baik. Tuan-tuan, buat baik ni buat baik apa dia? Buat baik ni dia ada 3 peringkat. Peringkat tertinggi buat baik apa yang dipandang syarak itu baik. Ini tertinggi sekali. Maka yang tertinggi ni kita kena buat. Walaupun orang kata tak elok lah, orang kata tak bagus, Allah kata ini bagus, buat. Ini peringkat kebaikan. Yang kedua, ialah apa yang dipandang oleh orang ramai baik. Maka kita pun buatlah. Orang ramai kata baik dan tidak menyalahi syarak. Dan yang ketiga, peringkat kebaikan ialah apa yang kita pandang itu baik. Kita sendiri pandang baik. Kerana itu Allah beri kita akal antaranya untuk melihat sesuatu itu baik atau tak baik. Dan bila kita bincang tentang umur mumayyiz, ya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah letak umur mumayyiz ini 7 tahun. Yang ini kalau ditahu yang baik atau tak baik. Maka ini 3 tingkat kebaikan. Yang pertama, kebaikan tertinggi, biarlah orang lawan macam mana pun, ialah apa yang Allah kata baik. Ini, kalau kita buat benda ni, walau terpaksa menyebabkan manusia benci pada kita, sila lakukan. Kerana kebencian itu dengan mudah akan bertukar kepada kasih sayang. Sebab Allah yang memiliki hati. Yang kedua, kebaikan yang dilihat oleh orang beriman. Ma ra'ahul muslimuna hasana fahuwa indallahi hasan. Apa yang orang ramai tengok baik, maka ia memang baik di sisi Allah. Jadi sepakat orang ramai tengok adab ni bagus, adab ni baik. Jadi bagi kita, baik, buatlah. Dan yang ketiga, kita sebagai orang beriman melihat benda ni baik. Saya rasa, baiklah kalau rumah saya ni buat tandas kat luar, kalau tetamu datang, dia boleh guna tandas. Tak payahlah masuk dalam, mungkin dia pun tak selesa, orang rumah saya tak selesa. Kita fikir sendiri. Bila kita buat rumah, nak buatlah satu bilik tetamu, takut kawan-kawan datang, saudara mara datang, bolehlah mereka duduk. Jadi bilik tetamu dah siap bilik air dalam tu, bukan kita siap, selesalah bilik tu sebagaimana kita fikir kita nak duduk. Jadi yang ni dipikir benda baik, maka itu kebaikan. Jadi kebaikan yang ada 3 tingkat. Tapi ingat, kebaikan pada tertinggi apa yang Allah kata baik. Biarlah manusia kata tak pun. Walaupun seluruh manusia berpakat kata tidak, Allah kata ya, maka kita akan bersama Allah. Dan inilah dia kemanisan iman orang beriman yang disebut oleh Nabi SAW, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasul prioritinya, melebihi segala-galanya. Bila Abu Sa'id meriwayatkan satu hadis, Abu Sa'id atau nama sebenarnya ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan daripada suku Khazraj, antara orang yang awal memeluk Islam, yang meninggal tahun 74 Hijriah dan dikebumikan di Baqi'. Antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, sejumlah 1170 hadis, bukan lebih pada itu. Abu Sa'id diriwayat satu hadis waktu mana ditanya tentang afdal jihad, sebesar-besar jihad, apa dia? Lalu kata beliau, kalimatu adlin inda sultanin jair, bercakap benar di hadapan pemimpin yang zalim. Lalu dia pun menangis. Kenapa dia menangis? Ternyata mujahadah ini sukar. Tuan-tuan, kita nak cakap terang, jelas, benar, menasihati pemimpin yang zalim, agak sukar. Kita kadang-kadang nak nasihat adik-beradik pun susah. Jangan kata nak nasihat pemimpin yang ada kuasa, yang boleh ambil tindakan pada kita kalau kita nasihat dia. Inginkan kebaikan pada dia. Ini mujahadah.
Tentang hawa nafsu kita, suka tak berhadapan dengan orang zalim? Tak suka. Kalau boleh tahu orang zalim, kita nak lari jauh-jauh. Satu. Yang kedua, kita tahu pula orang zalim ni ada kuasa. Lagilah kita takut. Kita pun diam, membisu. Tapi Islam ajar kita mujahadah. Jangan macam tu. Cakap betul. Saat nanti kena penjara, nanti kena itu. Sila cakap betul, itu mujahadah. Dan itu ada jihad terbesar sehingga Nabi kata, Sayyidus Syuhada Hamzah. Penghulu segala orang mati syahid Hamzah. Dan orang yang bercakap benar di hadapan pemimpin zalim. Ini penghulu dalam syurga. Maknanya tuan-tuan dalam syurga pun ada pangkat penghulu. Pangkat tuan. Jadi memanglah syurga ni ialah balasan Allah. Tapi dalam syurga tu masih ada darjat. Berdasarkan bagaimana kesungguhan dia. Jadi orang yang benar-benar sanggup menasihati orang yang zalim punya kuasa, ini mujahadah tertinggi. Sebab dia telah melawan hawa nafsunya yang ingin selamat, yang ingin disanjung, yang ingin mendapat habuan kepada membahayakan dirinya. Jadi kalau kita jangan sebut yang tinggi ini saja. Kalau kita tengok kita ni nak nasihat anak menantu kita, senang ke susah? Tengok menantu subuh bangun lambat. Menantu bulan-bulan undur 200, 300. Berat nak nasihat. Duk rumah kita subuh lewat, lambat. Kemudian suka pula tengok cerita, tak apa-apa cerita. Berani tak kita tegur? Rumah kita ni, bukan kata rumah dia, rumah kita. Nak tutup TV apa benda, tengok cerita tak elok macam ni, tutup. Tak berani. Menantu Ustaz bimbang. Nanti dia naik hantu, susah kita. Menantu Ustaz, nanti dia buat tak balik raya rumah kita Ustaz. Dia buat PKP dia sendiri, 4 tahun mati kita. Tak jumpa cucu, tak jumpa anak perempuan. Tentang macam tu pun kita dah gerung dan takut. Tu belum cerita pemimpin yang kalau kita nasihat, dipenjarakan kita. Tapi itulah mujahadah. Yang berani mujahadah, maka itulah kemuliaan dia. Sebab itu Abu Sa'id, waktu meriwayatkan hadis ini pun menangis. Kenapa dia nangis tuan-tuan? Beban mujahadah ni kuat sebenarnya. Kalau kita ambil dalam skala kita lah, dalam realiti kita. Mujahadah nak bangun subuh je, ya Allah. 1 minit tu bernilai. Kita time jam 4.45. 4.43 terkejut. 2 minit lagi. 2 minit. Mak bunyi, tutuplah kejap. Perang lagi 30 saat. 30 minit. Ni mujahadah ni nak bangun subuh. Mujahadah untuk baca Quran, nak baca 5 lai. Ni, niat 5 lai. Time baca 2 lai tu macam panjang je. Panjangnya Ustaz, macam sejauh mata memandang nampak. Mata kecil besar, kecil besar, kecil besar. Akhir patut 5 lai, jadi 5 baris. Ya Allah, payahnya mujahadah. Ni hari ni nak menuntut ilmu bersungguh-sungguh ni. Bawa 3 kitab nak mengaji dengan Ustaz. 3 kitab, mujahadah. 1 kitab dah tertutup dah mata. Tengok. Belum lagi kitab kedua, ketiga. Susah. Kerana itu tuan-tuan, mujahadah ini mesti ada satu usaha kita. Kesungguhan kita. Tuan-tuan naik kereta. Bila tuan-tuan ngantuk, tuan-tuan buat apa? Tidurlah Ustaz. Tak mungkin tuan-tuan terus tidur. Tuan-tuan akan melalui fasa mujahadah. Bawa kereta ngantuk, tuan-tuan pun pandang keluar tingkap. Pandang balik. Tampar pipi sikit. Suruh bini urut sikit. Cubit-cubit sikit. Ambil air mineral, pump siram. Cubit peha ni. Sebab apa? Mujahadah ni. Tangan sikit lagi nak sampai. Jangan berhenti. Tengok berhenti ke kanan pula hutan. Tidur sini ni. Tempat keras. Yang sebelah hutan tu ada batu besar, keras itu. Keras ni tak boleh ni, gangguan, bla-bla, anak kecil. Bawa kereta ni mata tutup, buka. Namanya apa? Mujahadah. Kadang-kadang tampar ni, sebiji. Ambil ni air, beli air yang kononnya tenaga, minum. Minum Ustaz, bukan minum biasa-biasa ni, minum sampai kat. Supaya tak ngantuk ni. Mujahadah. Kena pula kita mandu seorang tengah malam. Isteri tidur, anak-anak tidur pula dengkur tu, menyelerakan. Kita ya Allah boleh tidur sekejap. Tapi lawan mujahadah sebelum subuh nak sampai. Begitu perjalanan hidup. Kita nak mujahadah tuan-tuan, yang boleh mengurangkan kebaikan pahala, lawan sikit. Dan orang yang lawan-lawan ni lah Allah beri dia kebaikan tu, supaya menunjukkan Allah suka tuan-tuan kalau kita bersungguh-sungguh buat satu benda. Memanglah sembahyang ni rasa macam malas.
rasa beban tak, kita rajinkan diri kita. Baca Quran, ya Allah, dah lah tak faham. Tergagak-gagak pula, lawan, buat. Menuntut ilmu, ya Allah. Dia ada pak sedap tu, okey lah. Pak sedap ni boleh cerita-cerita orang sedap. Tak pula cerita bab kahwin dua, oh segar. Tapi pak tak sedap tu banyak. Sebab proses ilmu tu satu proses yang membosankan bagi ramai orang. Memanglah kuliah kata setengah jam, 2 minit je mata terang. Lepas tu 28 minit tu macam ada tak ada je. Akhirnya bila dia nak share kat Facebook, dia share 10 ayat je. Ustaz tu ceramah punya panjang. Ayat pula tak ada kena-mengena pula Ustaz cakap. Mana-mana ayat pula dia ambil ni. Nak beritahu mujahadah. Tuan-tuan, proses mujahadah ini proses yang Allah nak tengok sejauh mana kesungguhan kita. Sebab itu kata ulama, mujahadah itu apa dia? Mujahadah itulah sabar. Sabar buat baik, sabar tinggal kejahatan. Apa itu mujahadah? Sabar. Sabar untuk kita lawan hawa nafsu kita. Sebab itu kita lihat bagaimana para ulama menasihati kita dengan nilai mujahadah ini. Di antaranya bila Abu Usman Al-Maghribi dia kata apa? Antara satu kesalahan yang besar seorang menyangka bahawa dia akan mendapat kemuliaan dalam ketaatan pada Allah tanpa mujahadah. Dia nak khusyuk, tapi dia tak pernah bersungguh-sungguh nak khusyuk, dia tak akan dapat. Dia nak tengok segala keajaiban dalam agama Allah. Ustaz, bukankah agama Allah tu mukjizat? Benar. Tapi kenapa saya tak nampak mukjizatnya? Sebab kamu tidak bermujahadah. Waktu kamu bermujahadah, kamu akan melihat mukjizat agama ini. Mukjizat ajaran Allah ini. Wa imma ayat-ayat Al-Qurannya, hadis-hadis Nabi-Nya, bukan sistem Islam keseluruhannya. Kesungguhan tu kena ada. Tuan-tuan, kita bersungguh untuk fahamkan Islam. Dan fahamkan Islam pada anak-anak kita. Lalu kita mula nampak keindahan. Anak kita tak ada perangai. Anak kita tak buat hal. Alhamdulillah, isteri kita patuh dan taat. Suami kita bertanggungjawab dan punya accountability yang hebat. Integriti yang tinggi. Kita pun nampak inilah keajaibannya. Kebaikan. Tapi ia perlu pada mujahadah. Dan kata Abu Ali Daqqaq, orang yang bermujahadah, orang yang tidak bermujahadah dalam awal untuk mengenali Allah Ta'ala, maka dia tak akan dapat merasakan kemanisan pada akhir hidupnya atau istirahat. Tuan-tuan, istirahat ahli ibadat apa dia? Mula merasakan ibadat tu manis, itu istirahat. Sebab itu Nabi SAW menamakan ibadat tu rehat. Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, jom kita berehat dengan sembahyang. Nabi SAW menamakan, menjadikan ibadat itu kerehatan. Orang beriman bila dibuat ibadat, dia bukan beban. Beban pada permulaan sebab dia bermujahadah. Pada pertengahan, dia mula rasa kemanisan. Pada akhirnya, dia mula rasa kerehatan. Punya tahajud malam rehat, baca Quran rehat, menuntut ilmu kerehatan. Daripada kesibukan dunia yang membengongkan, yang menggilakan. Makanya kita rehat. Dalam sembahyang rasa rehat, menuntut ilmu rasa rehat, dalam qiyamul lail rasa rehat, baca Quran rasa rehat, dalam bersedekah rasa rehat, dalam menyuruh perkara baik, mencegah kemungkaran rasa rehat. Dia tak lagi jadi beban. Dia mula-mula untuk masuk urusan ini beban. Kata beban nak bangun awal, beban nak sedekah duit ke orang, beban nak menuntut ilmu, beban nak nasihat orang. Tapi kita akan pergi lepas beban tadi rasa manis. Lepas manis, tuan-tuan, kita akan rasa rehat. Rehat. Bukankah manusia semua hari ni kerja sungguh-sungguh sebab nak rehat usia tua? Hari ni kena kerja, Ustaz, kena ambil overtime. Raya pun macam tak raya lah. Ambil lah kerja kita. Biar dapat triple gaji kita. Bukan tak lebih-lebih pada tu. Kenapa? Saya tua nanti, Ustaz, dah tak nak kerja, saya nak rehat. Nak goyang kaki je. Nak melancong seluruh dunia. Around the world, kata kita. Bawa duit ni, Ustaz, saya dah booking tiket. Ni tiket kapal terbang saya dah booking satu dunia, Ustaz. Dah bayar, selepuk. Dapat gaji pencing saya. Mana benar rehat? Tuan-tuan, kalau kita memilih dunia untuk rehat, kita silap. Kita tak akan rehat dengan dunia. Tuan-tuan ingat melancong boleh rehat ke? Dengan kerena anak kapal, dengan kerena orang tu, kerena immigration, kerena custom, kerena di seluruh dunia ni, tension. Kerana macam-macam. Kita ingat rehat tu boleh tercapai? Tak boleh. Allah tak pernah jadikan dunia ini tempat rehat manusia. Tak pernah.
Kalau kamu nak rehat di dunia ini dengan dua cara. Dengan mengingati Allah dan mentaatinya. Itu je dapat rehat. Sebab Allah sebut dalam Quran. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu mendapat ketenangannya dengan ingat Allah. Sememangnya ingat Allah itu menenangkan hati. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita nak cari rehat kat dunia dengan kerja sungguh-sungguh zaman muda, nanti tua kita rehat, kita silap. Akhir bila tua anaknya derhaka, nak rehat macam mana? Anak derhaka kat kita, boleh rehat? Dengan tua kita pula tak ada sahabat yang setia. Dulu ada sahabat, satu pejabat je, sekarang sahabat setia tak ada. Ni agak-agak mati, siapa nak solat kita ni? Ada bimbang dah kita. Bila kita tua, tuan-tuan sekalian, walau duit banyak tapi tak boleh merasa. Gigi sakit, mata tak nampak, uzur itu, uzur ini. Tulang-tulang pun dah longgar, dah repuk. Macam mana nak menikmati dunia yang kita kumpul dulu? Tak boleh. Sebab itu kita dah sebut mujahadah ini memang jalan masuk untuk kita mentaati Allah. Mula-mula memang rasa beban, lepas tu rasa manis, lepas tu rasa rehat. Maka benarlah kata ulama' di Syekh Daqqaq, siapa yang nak rehat yang sebenar, mujahadah. Kalau kamu tak mujahadah, kamu tak akan rehat pada perjalanan akhir kamu. Sebab itu kata ulama' bahawa al-harakatu barakah. Harakah ini, bergerak-bergerak ini berkat. Makna harakah di sini lah seorang yang benar-benar bermujahadah dalam semua perkara. Dia tak nak duduk diam, bergerak je. Maka orang inilah yang benar-benar akan mendapat buah dan hasilnya. Lihat kisah Abu Yazid Bistami. Mujahadah dia tuan-tuan, selama 12 tahun aku nak bentuk jiwa aku biar taat pada benda ni. Kemudian selama 5 tahun aku cermin balik, betul tak aku buat ni? Baca Qurannya, zikirnya, tolongnya, amal ma'ruf nahi munkar, betul tak betul? Dan selepas itu aku mula lihat ada tak perangai aku yang zahir ini sama macam orang kafir. Sebab tuan-tuan, di antara perkara yang perlu kita lakukan ialah kita ni jangan sama dengan binatang, satu. Yang kedua, jangan sama dengan orang kafir. Jangan. Orang Islam mesti lain daripada orang kafir. Nabi kata apa? Khaliful musyrikin. Hendaklah kamu sentiasa jangan sama dengan orang kafir. Bukan maksud jangan sama dia positif, kita negatif. Maksudnya, kalau dia baik, kita terlebih pada dia. Kita sentiasa mendahului dia, kita tak akan duduk bawah dia. Tak akan bersaing duduk sebelah dia, dan atas dia. Supaya dia sentiasa melihat kita sebagai ikutan, bukan kita ikut dia. Kalau kita meletakkan orang kafir depan, nak atau tidak, kita terpaksa ikut dia. Kalau kita letak di sebelah kita, nak atau tidak, tempiasnya akan kena pada kita. Tapi kita mesti duduk depan, biar orang kafir duduk belakang. Mereka tengok kita sebagai ikon dan idola, bukan kita. Dan kita melihat mereka orang bawah. Jadi, apa patut kita buat? Kata Abu Yazid Bistami, aku tengok sifat aku ni, sifat zahir, masih lagi macam orang kafir, aku cuba buang. Kemudian sifat batin aku, kalau masih macam orang kafir, aku cuba buang. Tentang orang kafir, dia ada tawakal tak? Tawakal, wasangka baik pada Tuhan, tak ada. Dia base pada usaha dia. Aku tak nak. Walaupun usaha aku bagus, otak aku geliga, cerdik, bijak, tawakalku pada Allah. Kepercayaan aku pada Allah. Apa pun berlaku dengan izin Allah, bukan dengan ilmu aku, bukan dengan kekuatan aku, bukan dengan pengaruh aku, bukan dengan sebab orang tu tolong, orang ni kenal, orang ni yang support dan bantu. Allah. Sebab itu kita sentiasa menyebut biiznillah, dengan izin Allah. Dan ini kekuatan mujahadah yang perlu kita letakkan diri kita tuan-tuan dalam usaha kita. Yang saya sebut, jangan kita sama dengan binatang, kerana binatang pada tahap yang rendah. Dan jangan kita sama dengan orang kafir, kerana orang kafir dimurkai oleh Allah. Kita orang Islam ada jati diri sendiri, ada acuan yang Allah setiapkan, sebagaimana Allah berfirman, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Inilah dia acuan Allah. Apakah ada yang lebih baik daripada acuan Allah? Dan kami terus memperhambakan diri kepadanya. Ini tuan-tuan, dalam makna dan nilai mujahadah kita kepada Allah Ta'ala, bahawa saya katakan tadi, kita tak nak sama dengan binatang. Hidup, makan, minum, tidur. Kemudian berbalah bercakar-cakaran, itu hidup dia. Kita nak hidup sebagai orang beriman, yang mendamaikan, yang mudah didamaikan, yang berkata baik, tidak berkata yang buruk, yang memberi manfaat, bukan mendatangkan mudarat. Kita tak akan sama dengan orang kafir yang cuma berkiblatkan dunia, tak lihat akhirat.
apatah lagi keridhaan Allah. Kita hidup untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadat korbanku, segala ibadat aku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, Allah yang tiada sekutu baginya. Wa ana minal muslimin, dan aku orang Islam yang sentiasa menyerah diri kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.